daripada pihak Rustia. Seterusnya saya memberi menaikkan masa lagi, saya menjemput majlis menjemput penceramah kita iaitu Encik Al-Bakri bin Muhammad Ahmad, pensyarah kanan dari UiTM Rembang Negeri 9 untuk memulakan sesi bengkel kita pada hari ini dan hari berikutnya. Dengan segala hormatnya dipersilakan Encik Bakri. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis Rustia, Cik Nomi dan Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua warga kerja JPS Malaysia. Alhamdulillah pagi ni kita dapat bersama hari ini dan hari besok. Semoga kita diberikan kekuatan, kesihatan dan dipermudahkan urusan untuk sesi webinar ini secara online. Kita tidak dapat bersemuka. Pada awalnya memang kita naklah program ini secara bersemuka. Namun dengan pandemik dan masih lagi dalam fasa 1, Negeri Sembilan dah masuk fasa 2. Jadi kita terpaksalah menggunakan kaedah secara maya ni untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Semua dengar suara saya dengan jelas? Dengar Tuan, Alhamdulillah. Kalau saya tak dengar bagi tahu di bawah tu ada tangan, angkat tangan. Kalau ada apa-apa, angkat tangan nanti. Kalau nak tanya soalan, kita buat secara santai sebab kita sedia semua maklum lah secara online ni kadang-kadang kita rasa tak boleh. Sebenarnya pembelajaran ni, dia boleh pergi 40 minit dia. Saya mengajar tu memang online tu, saya faham sangat. Dah 2 tahun dah. Saya start bulan 3, 2020 tu, sampailah sekarang ni dah 3 semester dah secara online ni. Kita faham masalah dan kekangan dan sebagainya. Sebab tu saya beritahu Rustia, Genomi, kita buat 1 jam setengah aja satu slot tu. Sekarang saya dah rekodkan untuk slot yang pertama ni, saya dah rekodkan. Jangan risau ya. Nanti saya akan share lah dengan Rustia kita punya slot-slot tu. Saya akan buat satu slot saya akan rakamkan. Jadi lepas 1 slot 1 jam setengah kita break. Lepas 1 jam setengah, so hari ni ada 3 slot sajalah. Okey. Saya rasa terima kasih kepada Rustia telah berkongsi dari segi etika, dari segi cara kita beronline. Harap kita dapat memberikan komitmen lah dan kita dapat mengambil ilmu ni. Saya baru hari ni sebenarnya saya baru 2 hari selesaikan convention UiTM sebagai Rustia. Minggu depan 1 bulan saya di Kelantan untuk menjuri. Begitulah seterusnya. Saya baru selesai dengan bomba. Akan datang JKR pula. Jadi itulah menjuri ni. Apa yang saya dapat saya kongsi. Besok saya akan dengan isteri saya lah penceramah kan. Isteri saya juga pakai rujuk. Jadi besok dengan isteri saya dia akan berkongsi juga hari ni dengan saya. Besok tapi pagilah dengan wife saya untuk berkongsi. Okey, tahun lepas kita telah melangsungkan convention JPS tahniah kepada JKR Kuala Langat. Betul Cik Nomi ya? JKR Kuala Langat yang saya rasa Johan. Kalau tak betul, betulkan saya. Betul JPS Kuala Langat. JPS Kuala Langat. Okey, itulah banyak saya nak masukkan. Okey, tahniah kepada JPS Kuala Langat yang telah menang. Kita ada, Alhamdulillah saya juga dapat bersama di Kuantan tahun lepas untuk meraihkan kejayaan peserta-peserta. Tahniah kepada JPS Malaysia, satu program yang bagi saya sungguh hebat
walaupun dalam keadaan yang itulah kita bersyukurlah tahun lepas kita dapat bersama kan, dalam keadaan pandemik tu pun kita dapat menganjurkan program yang saya rasa dianjurkan oleh JPS Malaysia dan dikelolakan oleh JPS Pahang ya. Dan satu program saya ni nak tunggu ni, saya tak nak mula lagi ni, saya nak tunggu RIS, tapi dah RIS 80 saya rasa boleh mula. Okay, sekali lagi saya akan share. Okay, dalam horizon baru hari ni kita nak buat dokumen, tapi dalam dokumen tu hari ni saya rasa kita kena melihat semula, refresh balik. Mungkin ada kumpulan lama dalam ni, mungkin ada kumpulan baru dalam ni. Jadi hari ni kita datang dengan apa yang saya katakan dalam cawan yang kosong lah. Walaupun kita dah ada pengalaman 5, 6 tahun, 7 tahun dalam KIK, kita ni pernah masuk KMK, tapi hari ni, pagi ni kita nak balance, kita datang dengan cawan yang kosong untuk kita isi ilmu-ilmu. Mungkin ada yang baru yang saya akan kongsikan pagi ni. Okay, saya akan sharekan dulu apa yang kita pergi kepada pembudayaan dulu, supaya kita faham, kita faham dari segi budaya tu sendiri dalam KIK. Okey, semua nampak? Nampak Dapat peserta? Nampak Tuan. Okey, terima kasih. Okey, nampak Okey, ini kadang-kadang kita melihat perkara ni satu benda yang remeh, alamak, pembudayaan dan pemekasan inovasi sektor awam kan, semua orang dah tahu. Tapi kadang-kadang ramai yang tak faham, keliru dari segi pelaksanaan dia. Sebab bila katakan perkeliling ni, dia dah termaktublah dalam satu dasar pentadbiran awam. Kenapa saya nak berkongsi pagi ni dulu, kita mulakan dengan pembudayaan. Sebab budaya ni perlu disemai. Bila kita faham pembudayaan ni, maka dia akan jadi mudah. Sebab apa yang saya lihat, macam tahun lepas dengan Dr. Anwar pun, kita lihat budaya ni tidak ada cara dan kaedah pelaksanaan tu di jabatan-jabatan di JPS yang ada tu tidak terlaksana dengan teratur. Jadi bila kita dah budaya ni, nanti kita akan berkongsi dengan rakan-rakan kita di JPS bagaimana kita nak melaksanakan inovasi ni dalam sektor awam. Asalnya dalam perkeliling ni ialah memang kita nak ke arah inovasi. KIK itu adalah salah satu kaedah dan jalan. Akhirnya kalau kita tengok, akhirnya kita nak pergi inovasi, kita nak pergi due diligence, kita nak jual dah. Kita tak nak jual KIK, kita tak jual KIK. Kita jual produk inovasi kita. Tapi KIK ini adalah satu-satu jalan. Sebab tu saya katakan banyak bila saya bagi ceramah bahawa kena buat KIK. Di UiTM pun kita tak nak inovasi. Banyak kita tengok orang masuk inovasi. Tapi dia akan, bila dia masuk inovasi, dia punya produk tu tak kuat. Pergi KIK dulu, lepas tu dah KIK, dah cantik, tahun depan barulah kita pergi kepada pertandingan inovasi. Ni saya bulan September ni, SPRM panggil saya untuk inovasi banyak juga. Saya ada 2 lah, juri kepada pertandingan KIK, lepas tu di UiTM juga saya sebagai juri untuk inovasi. Inovasi dengan KIK satu benda yang berbeza. Tapi nak cantik inovasi kita, maknanya bila kita nak masuk saja inovasi, kita dapat gold. Kita dapat emas. Kan? Kita dapat emas, dapat anugerah dan sebagainya. Itu yang kita nak buat. Jadi itu yang katakan pembudayaan tu. Kenapa kita masuk KIK? KIK ni adalah, sebab tu saya kata bila saya jadi juri pun, KIK ni produk tak masak lagi. Kalau dalam teknologi readiness level, TRL itu, dia berada dalam stage 3 dengan 4. Lepas tu, KIK tu kita tambah baik lagi dan kita akan masuk kepada inovasi. Itu dia. Okay.
ini cara ringkas lah, kita nak tengok dari segi perkembangan daripada 1991 hingga 206. Ini dia, maknanya daripada KMK kita dah pergi, iaitu menambah baik pengurusan KIK agar pelaksanaannya mematuhi konsep cepat, tepat, integratif, produktiviti, kreatif dan inovatif, CTI, PCI, serta menyokong strategi lautan biru. Ini yang dia nak. Sebab tu nanti kita tengok ada elemen-elemen baru dalam KIK ni, PDCA, kaedah tu kan. Sebab inilah nanti yang saya akan ceritakan hari ini dan besok, bahawa kaedah itu tidak betul. Sebab dalam perkhidmatan sektor awam, kita kena faham pelaksanaan KIK itu, kalau dulu hanya plan, do, check and action, itu kaedah dia. Tapi bila kita masuk horizon baru, kita dah ada dua, iaitu Blue Ocean Strategy dan Design Thinking. Dan banyak orang bila buat dia dalam dokumen, nanti kita tengok dokumen dia dan tengok dokumen, semak dokumen kita sendiri. Ada tak campur aduk? Bila saya baca, ada kaedah design thinking, lepas tu ada kaedah BOSS, bercampur-campur. Ini akan memeningkan juri. Nanti kita tengok dari segi permakahan, dari segi ni. Sebab bila kita nak buat dokumen ni, nak tak nak kita tengok juga rubrik permakahan yang diberi kepada juri. Kan? Juri ada rubrik dia. Kan? Jadi rubrik ni mestilah sama dengan isi kandungan ataupun konten kepada dokumen kita. Jadi kita nak tengok dari segi apa yang kita nak perkeliling transformasi perkhidmatan awam bilangan 1206 ini. Okey. So, ini dia beza dia. Nanti jangan risau. Video saya akan sediakan, slide pun saya akan share dalam satu folder lah, sebab dia video besar, slide besar. Jadi saya akan share dalam Google Drive lah. Dalam Google Drive tu nanti saya akan share kepada semua peserta untuk program 2 hari ini. Jangan risau, video ada dan slide pun ada. Cuma hari ini dengar, boleh catat dan boleh bertanya. Saya tak nak kita punya program ni dah lah online kan. Jadi saya dah lah bercakap depan PC. Kalau kita nak ada dua hala, two-way communication. Itu lagi bagus. Saya tak faham, tanya. Konten jangan risau, slide dan video saya akan kongsi. Fahamkan apa yang saya kongsi. Kalau saya cepat, bagi tahu supaya saya boleh lambat dan saya boleh memberikan pencerahan apa yang kita tak faham. Ini dia apa yang dikatakan KIK 2009. Lepas tu dia ada 2016. Tapi yang berbezanya ialah dari segi kaedah lah. Kalau dulu dia ada kaedah satu saja, plan, do, check dan action, PDCA. Tapi untuk 2016 dan sehingga kini dia menambah dua lagi kaedah, iaitu Blue Ocean Strategy dan kaedah design thinking. Itu akan diperjelaskan oleh Puan Azura besok. Hari ini kita cerita dulu pasal dokumentasi, rubrik dan sebagainya. Besok pagi kita akan masuk dari segi pemahaman kaedah dan analisa tools tu dalam kita punya projek KIK. Okay, so ini dia. Yang baru ni, dia ada satu adalah KIK Hybrid. Okey, apa dia KIK Hybrid? Saya dulu tak tahu kan, sebab 206. Jadi pada convention KIK UiTM 2018, saya nak buat hybrid. Sebab kita nak mengajar orang kan, KIK, tapi kita tak pernah buat. So saya buat hybrid ni dengan agensi Majlis Pembandaran Port Dickson. Nak hybrid pun kita tengok juga kan, ramai nak hybrid dengan UiTM ni. Tapi saya memilih, bila saya pilih tu, saya pilih lah kan tim yang bagus kan, dari segi kewangannya, dari segi everything lah. MPPD ni kan, Majlis Pembandaran ni, dia duit banyak. Dia duit banyak kan. Jadi bila kita buat hybrid dengan dia tu, mewah lah. Dari segi makan, tempat apa semua tu memang tak ada masalah lah. Jadi saya buat hybrid. Hybrid. Alhamdulillah hybrid ni macam KIK ni sebenarnya dia ada dua mazhab. Ini saya nak sharing lah. KIK ni dia ada dua mazhab. Satu mazhab mampu yang kita buat lah. Ini kita hari ni kita belajar mazhab mampu.
Satu lagi ialah MPC. MPC ni macam UiTM masih ke arah MPC lah. UiTM dia tak pergi mampu. Kalau pertandingan Convention KIK Universiti Awam UA, dia masih kepada MPC. MPC ni tahulah dia macam KIK dulu. Dia tak ada laporan. Dia punya laporan tu slide dan tebal. Nanti saya tunjukkan nanti. Tebal 100 lebih dan sebagainya. Jadi dia agak besar. Jadi letih lah sebenarnya. Tu ramai orang tak nak buat MPC ni. Tapi kekuatan MPC ialah dia ada daripada peringkat zone, dia peringkat mini, lepas tu Artex, lepas tu Epic. Dia peringkat Epic tu di peringkat kebangsaan lah. Satu lagi MPC ni dia mahal. Kalau di peringkat regional tu, di peringkat zone tu, satu kepala 200 lebih. Tak silap lah, saya tak ingat. Kalau sampai Epic tu, dia sampai beratus, 400, dia punya dinner dan sebagainya. Dan bagusnya ialah kita boleh mewakili Malaysia. Alhamdulillah 2019 kumpulan hybrid saya dengan PD ni menang 20 sektor awam terbaik di Malaysia dan mewakili Malaysia. Patutnya 2020 tim kami ke Dakar. 2019 QCC dekat Jepun. 2019 dekat 2020 dekat Dakar, tapi sebab pandemik kita tertangguh. Jadi dah 2 tahun ni, 2021, 2020 dengan 2019 tertangguh lagi untuk convention MPC ni ataupun QCC ni di peringkat kebangsaan. Itu dia. Hybrid ni kita kena ada team lah. Nanti saya akan cerita. Siapa nak tanya, nanti tanyakan saya. Siapa berminat nak buat hybrid ni boleh tanya. Dia ada peraturan dia. And then kategori lah inovasi tu. Bidang inovasi, dia ada kategori. Kita kena faham apa yang dikatakan bidang, apa yang dikatakan kategori. Ini kadang-kadang kumpulan tak faham. Sebab tu kita kena faham dia punya asas tu. Pemboleh daya, and then kepada outcome dan impact. Kalau kita lihat D tu, penekanan kepada outcome dan impact projek KIK. Ramai kumpulan tak perasan dekat sini. Siapa boleh share dengan saya outcome dengan impact ni berapa markah dia? Tuan-tuan, siapa yang pernah masuk KIK lah, kalau rasa siapa yang tahu outcome dan impact tu berapa markahnya agaknya? Tuan-tuan. Senyap ini? Adakah masih online lagi? Masih tuan. Tapi itulah saya selalu dengan student tu lah. Saya bercakap, saya tanya soalan, tiba-tiba senyap kan. Saya kata kan, saya risau kan. Ada ke tak ada dua orang ni semua kan? Okay, macam mana? Kalau siapa yang pernah masuk kan D tu, penekanan kepada outcome dan impact tu, agak-agak berapa markah kat situ? Kalau tak tahu cakap tak tahulah. 50. Okey, ada cakap 50 Okey, tak apa. Penekanan kepada outcome dan impact tu, projek KIK ni, markahnya adalah 53. Setengah markah datangnya daripada outcome dan impact. Nanti kan kita tengok outcome dengan impact ni dia dekat bab 4, bab 4. Kita kena faham bila kita buat dokumen tu dia ada berapa chapter. Dia ada 5 chapter saja. Mudah. Dalam dalam Horizon Baru ni mudah. Dia ada 5 chapter. Outcome dan impact ni dia duduk dekat chapter 4 dan markahnya 53. And then penyediaan peruntukan kewangan tu ni biasalah hub inovasi sektor awam, and then kaedah serta teknik. Jadi G tu besok. G tu pemilihan dan penggunaan kaedah serta teknik yang lebih fleksibel mengikut konteks pelaksanaan projek KIK. Ini yang kita nak tengok. G tu kaedah pula. Macam mana nak gunakan kaedah. Kaedah ni dia duduk dekat bab 3, 23 markah. Nampak tak? Bab 2 dan bab 3 dan bab 4 dia punya markah lebih kurang 70 lebih. Nanti kita tengok balik semula. Dari segi rubrik pemakan ni. 3 dengan 4 tu kita kena jaga-jaga.
Bila kita buat dokumen ni, bila kita buat projek KRK ni, satu projek kita, tapi dalam pemakahan tu kita kena tengok dekat bab 3 dengan bab 4. Nanti saya akan jelaskan. Okey. Pengembangan projek, banyak juga kumpulan dia tak siap sebenarnya projek dia. Jadi dia tak ada pengembangan projek. Pengembangan projek ni biasanya kita akan buat lepas kita ada penyeragaman. Ini perkara-perkara yang selalu kumpulan tidak ambil berat dalam apa yang dikatakan QC story dia. Perjalanan dokumentasi, perjalanan projek KIK dia banyak yang tidak cantik. Skrip dia tak cantik. Maknanya dia punya QC story, kita dalam KIK ni kita panggil QC story dia. Dia punya jalan cerita tu, dia kadang-kadang kepala lain, badan lain, ekor lain. Itu yang kadang-kadang juri pening kepala. Kan? Sebab kan kepala cerita lain, badan cerita lain, ekor cerita lain. Ini yang dikatakan kita tak ada skrip penceritaan yang baik. Jadi sebab tu kita tak dapat markah yang cantik. Sebab skrip ni contohnya kita akan banyak tahun ni banyak yang buat secara online kan, kena buat video dan sebagainya. Saya tengah JKR Johor panggil lantik saya sebagai konsultan kan, sebab tahun lepas tim MUA yang saya konsult tu Johan. Jadi banyak benda yang kena buat. Kena buat dia punya slide, kena buat video, itu cabaran. Jadi kalau projek tak siap, tak buat video dan sebagainya. Nanti saya sediakan. Okey, itu dia. Jadi pembudayaannya dekat situ. Kita ada pengembangan projek, kita ada penutup, muka hadapan dan penetapan. Okey, kita tengok dulu dari segi penghasilan. Dia ada fasa dia. Dia ada fasa dalam KRK ni. Jadi kerangka ataupun dipanggil framework pembudayaan dan pemerkasaan inovasi dalam sektor awam bagi Kota Baru KRK. Okey. Fasanya ialah fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Ya. Okey. Apa dia? Apa yang kita tengok dalam fasa 1, fasa 2, fasa 3? Okey. Satu, penghasilan projek. Kita tengok ni, bidang inovasi dalam KRK, kategori, kriteria projek, pembentukan kumpulan, pemboleh daya pembangunan, teknik dan kaedah. Okay. So dalam fasa 1 ni, saya rasa kumpulan dah kena ada dah tahun ni. Jangan tunggu tahun depan. Saya dimaklumkan tahun depan ada convention. Tahun ni tak ada convention. Jadi jangan tunggu tahun depan. Kita boleh mulakan penubuhan kumpulan kita bulan 6. Bulan 7, bulan 8 tak ada masalah. Saya dengan Intan selalu dengan sekarang ni diketuai oleh Tuan Syed dan Tuan Haji Effendi. Di Intan saya selalu berbincang dengan dia dan selalu dalam Effendi dengan saya selalu bersama dalam mana-mana penjurian. Dalam penjurian selalu dia ambil saya lah sebab dia letakkan saya dalam teknologi. Banyak tim-tim yang kalau buat teknologi tu dia akan serahkan kepada saya untuk menilai, untuk memberikan komen. Sebab kadang-kadang tak semua benda projek ni juri tahu kan. Sebab tu kita batang juri ni dia tak boleh, dia kena selalu pergi dan coaching supaya dia faham kan. Sebab tu saya selalu dengan dengan JKR, dengan JPS ni saya suka sebab saya nak belajar dari segi teknikal kan, dia lebih kurang sama je. Ni saya share lah. Saya tengah dengan tim JKR Selamat dengan tim JKR Selamat dia buat banjir. Dia buat banjir kan. Dia buat dia punya alat tu. Rupanya banjir ni ada dua. Kalau JPS ni dia jaga sungai saja kan. Peningkatan air sungai. Tapi kalau JKR tu dia tengok jalan. Jadi insya-Allah lah inovasi dia ni memang best lah kan. Dia punya inovasi tu. Dia buat satu alat untuk bagaimana jadi saya kata alat tu tak cantik lah setakat ni. Sekarang ni kita cakap pasal IR 4.0. Itu macam mana kita nak buat IR 4.0 dalam projek penggunaan solar, penggunaan teknologi, contohnya QR code untuk memberikan ni kepada awam. Jadi tu jadi penghasilan projek kena buat daripada bulan 6
tahun ni sampai bulan 6 tahun depan. Sebab dalam penghasilan projek ni tak cukup. Kecuali you bolehlah kan, sebab apa, saya cakap penlibatan jurutera daerah sendiri dalam program, dalam projek ni bagi pelepasan kan, sebab kita terikat dengan kerja kita kan. Bila kita terikat dengan kerja kita, kalau 6 bulan 7 bulan tak tidur kita, hari Sabtu Ahad macam JKR ni, kita tidurkan sebulan ni sampai Sabtu Ahad datang pejabat buat, kata pergi ke lapangan, saya suruh pergi ke lapangan ambil data, tengok banjir, tapi alhamdulillah sekarang dah banjir 2-3 hari lepas banjir kilat di Muar, tengok jerai. Jadi projek itu nampak ada impak. Bila nak dapat data ni susah. Kalau tak hujan, macam mana nak dapat data? Macam mana kita nak test kita punya, sebab dia buat alat banjir. Kita tengok juga bila projek kita tu senang tak dapat data. Banyak projek dia tidak buat selapangan, uji cuba dan uji lari. Kalau IT kita buat uji lari lah, kalau produk kita buat uji cuba. Itu pun istilah-istilah yang kita kena faham. Jadi penghasilan projek ini sebenarnya kita kena buat fasa 1 ni bulan 6 dah. Bulan 6, biasanya convention bulan 7, bulan 8 kan, bulan 9, bulan 10 convention. Jadi kita nak tengok, kalau kita start sekarang ni dah bulan 8, kita apalah, kita start bulan 8, kita start penubuhan fasa 1 bulan 8 dan kita habis bulan 8. Cantik lah. Mungkin bulan 9, bulan 10 dah boleh buat convention, kita dah boleh buat dah banyak perkara. Jadi gancat, ini saya kata gancat, iaitu carta perbatuan penting dalam pelaksanaan inovasi KIK ni. Kita kena tunjukkan carta perbatuan kita, bermula daripada penubuhan kumpulan. Penubuhan kumpulan, nanti saya akan ajarlah nanti hari ni, kena ada surat penubuhan kumpulan. Lepas tu kita kena, apa yang kita kena lagi, kita kena surat daripada jurutera lah, JD kita kan, jurutera daerah untuk melaksanakan projek. Ini benda-benda ni semua nanti kita buat dalam carta perbatuan, baru cantik. Keduanya, kita tak terkejar-kejar. Saya sokong, saya suka kepada JPS tak buat convention ni. Kalau boleh macam tu lah, sebab kita nak supaya tahun depan, convention tahun depan yang masuk ni semua dia punya produk hebat-hebat, ada masa, diberi ruang, diberi ruang untuk kita siapkan produk kita dengan data-data. Barulah cantik. Kalau data-data tak ada, dokumen kalang kabut semua, jadi kita tak dapat menghasilkan satu dokumen dan inovasi. Dia ada dua perkara, dokumen dan inovasi yang cantik. Dokumen dan inovasi yang cantik, dia datang seiring, dia perlu ada masa. Sebab kita bukan 100% nak buat KIK. Kita buat KIK ni adalah sebahagian daripada tugas kita. Jadi saya rasa baguslah kepada JPS tahun ni tak buat. Buat pembudayaan dulu. Kita faham, kita pergi bengkel macam hari ni, kita belajar dan kita dapat ilmu, lepas tu kita akan terus melaksanakan mengikut apa kaedah dan telah disediakan oleh mampu. Okey. Itu fasa pertama. Fasa kedua ialah pengiktirafan dokumentasi projek, pembangunan panel-panel ini semua tak perlulah. Ini di peringkat JPS lah. And then kita tengok pengembangan projek. Pengembangan projek pun kena ada. Tetapi sebenarnya pengembangan projek ni dia 1 dan 2 lah, dia datang sekali 1 dan 2 tu, 1 dengan 3 ni datang sekali sebab nanti bab 5 nanti besok juga isteri saya mengajar perlindungan harta intelek kan. Nanti saya tunjukkan apa yang dikatakan harta intelek. Jadi harta intelek ni banyak kumpulan lah. Saya tengok tahun lepas kan, saya telah mendaftar harta intelek, saya telah pergi kepada apa yang dikatakan patent. Okey, tak ada masalah. Kalau you tanya Maipo pun, memang dia suka patent. Kenapa patent tuan-tuan?
kenapa kita nak perlindungan harta intelek ni, kita nak patent? Siapa boleh jawab? Supaya tidak. Okey, saya nanti besok saya akan ajarlah pasal harta intelek. Tapi hari ini saya nak bagi pencerahan. Kita ada dua. Kita ada apa yang dikatakan copyright. Copyright ni hak cipta. Yang C tu kan copyright tu. Okay, copyright ni dia tidak protect produk kita. Kalau kita buat satu produk tu alat banjir lah kan, alat pengukur banjir ke, atau lepas banyak benda-benda ni saya jumpa masa convention. Dia tidak protect produk. Hak cipta dia protect apa tuan-tuan, perempuan semua? Saya tahu dalamnya ada doktor kan, tapi saya panggil tuan-tuan perempuan lah kita Idea. Bagus. Hak cipta ni dia protect idea je. Dia tak produk tau. Kalau katalah you daftar hak cipta, tidak ada orang tiru hak cipta produk you. Dia buat produk tu kan. Dia tak salah. Sebab kita daftarkan hak cipta. Okey. Kalau kita nak daftarkan, kita nak protect produk, kita pergi kepada Patent. Patent. Tetapi tuan-tuan, macam ni saya kongsilah ini antara benda-benda yang banyak pasukan dia tak faham. Okey. Patent ni kita daftar saja 1,300. Hak cipta kita daftar baru RM90. Tapi kita tahulah mana limitation hak cipta, mana kekuatan patent. Cuma dalam KIK ni, kalau kita tengok nanti, petang nanti kita tengok dalam permarkahan, dia tidak kata kita kena ada patent ataupun dia tak ada kata kita nak kata hak cipta dan sebagainya. Jadi juri kita tengok sebab kita bertanding. Tahun depan kita bertanding. Jadi kita nak markah. Juri markah dekat situ dia ada 6 lah wajaran dia. Jadi juri dia beri 1 hingga 5. Dia panggil linked skill. Kan? So sekarang ni dia punya skema pemarkahan dia kat situ ialah pasukan telah mendaftar harta intelek. Jadi mendaftar saja. Tak belum tentu lagi kita kata kita dapat, kita tak dapat. Jadi kalau kita nak mudah, nak dapat markah 5, kita daftarlah hak cipta. Tak payahlah daftar harta intelek sebab kos tu 1,300. Kita kena faham, saya dah bagi tahu awal bahawa KIK ini ialah projek yang separuh masa. Dia tidak lagi 100%. Kalau hari ni you daftar patent 1,300, tiba-tiba juri komen 50% produk you tu telah di komen oleh juri untuk penambahbaikan. So you kena pergi bayar balik 1,300 untuk penambahbaikan untuk patent. Terbatal. Bila you ubah saja you punya produk tu daripada A ke B ke C, setiap kali perubahan tu you kena bayar. Sebab tu saya kata KIK ni, kita bertanding ni projek tak masak lagi. Saya punya projek banyak 5 tahun pun tak siap lagi. Jadi cadangan saya, ini cadangan saya lah. Kalau you ada duit, you pergilah patent kan. Tapi markah sama je, you patent ke, you hak cipta ke, markah tak sama. Sebab nanti kita tengok dalam skema pemarkahan tu, dia kata nak daftar saja. Jadi, buatlah dulu. Jadi kita buat dulu hak cipta untuk masuk pertandingan. Tapi nanti kita senyap, kita tambah baik, barulah kita pergi daftar patent. Bila kita punya produk itu telah berada di TRL 9. Nanti saya cek. Ramai pasukan tak tahu TRL ni, Technology Readiness Level ni, nanti saya akan share. Okey. Jadi macam JKR, saya selalu dengan JKR saya tanya berapa lantik ejen tu. Lantik ejen ni satu produk 21,000. Patent. Dia kata lantik ejen bukannya hak cipta. Kita lantik ejen ni sebab kita tak ada kepakaran. Saya dah pergi kursus beberapa kali dekat Intan ke dekat Maipo ke pasal patent ni. Tak pandai-pandai. Sebab kita tak fokus sangat sebab itu bukan bidang kerja. Sebab tu
bila nak buat pattern ni kita serahkan pada ejen. Kan? Ejen ni faham. Ejen ni adalah orang yang akan membuat lakaran, dia buat apa semua kita punya produk dan dia submit. Sebab tu harga ejen ni mahal. Paling murah pun dapatlah 7-8 ribu kan. Tapi dia mahal. Kalau ada orang nak masuk bagi tahu saya sebab saya tak nampak sebenarnya. Sekejap saya tengok. Sebab saya kena sebab takut ada orang nak masuk, saya tak accept dia. Okey. Okey. Jadi kita kena faham nanti tak apalah. Jadi perjanjian kaedah pengkomersialan. Okey. Pengkomersialan nanti tengok ada. Saya masa kursus-kursus baru lepas dengan kursus harta intelek. Ada satu daripada mana entah. Bagus tu. Jurutera daripada JPS dia punya produk tu dah komersial dah. Okey. And then replikasi. Replikasi, apa maksud replikasi? Replicate tu ialah kita, ini dalam perkembangan projek, kita punya produk tu kita suruh orang guna. Contohnya macam alat banding kan, saya katakan JKR pergi sebab JPS ni besar kan, JPS ni besar kan, jadi pergilah kepada, sebab kadang-kadang JKR dengan JPS ni sama dia. Jadi pergilah JPS Kelantan, JPS Negeri Sembilan, JPS Melaka, suruh dia pakai. Itu yang dikatakan replikasi. Suruh dia pakai ataupun dia suruh mana-mana alat yang boleh, agensi-agensi yang boleh menggunakan produk tu, bagi dia orang pakai dulu. Lepas tu dapatkan feedback. Itu dia panggil replikasi. Jadi kadang-kadang bila dah replikasi tu, barulah kita pergi kepada komersial. Macam bomba kan, banyak bomba. Dia punya alat-alat tu, alat inovasi tu telah direplikasikan dan diguna pakai. Okey, and then kita pergi pada pertandingan inovasi lah, tempatan dan antarabangsa. Kita sektor awam ni dah lama, almost daripada 2016, 2017, 18, 19, 20 sampailah sekarang. Almost sebenarnya dah 17, 18, 19, 20. Dah 5 tahun dah kita tidak ada convention di peringkat kebangsaan. Kita habis di peringkat kementerian aja lah. Maknanya di peringkat JPS saja. JPS belum hantar lagi wakil untuk di peringkat kebangsaan kita bertanding dengan semua sektor awam. Belum lagi sebab patutnya tahun ni. Tapi tak ada rezeki kan, pandemik. Tengoklah tahun depan bila semua di kelompok sudah divaksinkan, insyaAllah kita boleh ni. Okey. Kalau nak pergi antarabangsa, sama ada you pergi Geneva dan sebagainya di bawah inovasi, ataupun you nak pergi antarabangsa, you bertanding di bawah MPC. Nanti kalau nak tanya nanti boleh, saya boleh share nanti MPC macam mana, kat mana pergi, dekat mana nak bermula MPC. Cuma susahnya ialah you kena tukar dokumen 360 darjah balik. Sebab memang dokumen mampu dengan dokumen kepada MPT ni tak sama. Itu dia. Okey, ini kita tengok memberi panduan ini ialah untuk memberi penjelasan hukum penambahbaikan, menggantikan yang lama, itu KIK. Jadi yang 2019 tu kita tukar pada 2016. Okey, so di sini ni garis latar belakang dia, and then lahirlah PTPA, Panduan Pembudayaan dan Pemekasan 2016. Jadi kita kena tengoklah sejarah. Kita kena tengok. Kadang-kadang saya tengok masih ada lagi guna KIK lama. Kan? KIK lama kan. Otai-otai ni dia tak ubah. Sedangkan kita dah masuk kepada yang baru. Dia panggil KIK horizon baru. Dulu KIK, dulu KMK. Kita tengok fasa ni sebab pembudayaan ni, kefahaman ini penting. Supaya kita tak buat silap. Kita tak nak buat silap dah. Kita tak nak jumpa lagi untuk 2022 nanti masih ada lagi dokumen yang lama. Masih ada lagi cara lama. Masih ada lagi pemikiran yang lama. Itu kita tak nak. Lepas ni tak nak dah. Lepas kursus ni tolong kita sharing dengan ahli kumpulan kita supaya kita menggunakan kaedah yang baru. Tak nak yang lama lagi dah. Okey. Jadi ni kita tengok dari segi pemberdayaan ni, saya nak ni. Okey, bab 2 pelaksanaan projek. Okey. So, ini kena tengok bila kita buat dokumen, kita ada dua. Tetapi macam certain
ada yang masuk ke? Saya kena tengok sekejap. Sebab itulah saya jadi admin. Sebab link ni saya punya, jadi saya kena jadi admin. Jadi saya kena ni lah, kena tengok. Itulah cabaran dia kan. Saya kena jadi admin. Bila dengar saja saya kena admit orang yang masuk. Okey, jadi saya minta kepada peserta tu, saya tengok ada yang on mic tu, kita tolong off lah. Kita tolong offkan semua supaya kita lihat tidak ada yang ni lah. Okey, jadi saya mulakan. Inilah cabaran-cabaran yang kita, saya jadi admin, jadi saya kena tengok lah supaya semua peserta dapat. Okey, boleh tuan-tuan semua? Boleh semua? Boleh kita teruskan? Boleh ya? Okey, apa? Kita akan break sekejap. Nanti Puan Nomi tolong ingatkan saya untuk break. Kan saya ni kalau cakap 2-3 jam biasalah pensyarah kan. Dah biasa bercakap suka kan, berkongsi ni kan. Okey, kita lihat. Ini kadang-kadang benda-benda yang nampak remeh tapi inilah kesilapan. Kumpulan tak tahu antara penciptaan dengan penambahbaikan. Kan? Dia tak tahu dia buat apa. Kalau JKR dia tambah technical. Dia technical, so dia tambah technical. Kalau UiTM dia tambah, tak ada masalah. Intan tak ada masalah. Dia tambah PNP sebab dia punya core business dia. Core business dia adalah, minta maaf ada orang mesti rumput pula kat rumah ni. Itulah cabarannya. Okey, jadi tak ada masalah dari segi penambah dekat bidang. Ini bidang bidang tu tak ada masalah. Kita nak tambah macam JKR dia tambah teknikal, bidang teknikal, UiTM sebab core business dia pengajaran dan pembelajaran dia tambah PNP. Tak ada masalah, ikutlah kesesuaian, tapi core dia ialah sosial, penyampaian perkhidmatan. Biasanya penyampaian perkhidmatan ni kita buat apa yang kita katakan sistem lah. Itu sistem. Inovasi sosial, kita buat teknikal dan sebagainya. Tengok kita punya ni. Jadi banyak kumpulan dia tak faham antara penciptaan ni, kategori ni. Okay? Saya nak jelaskan semua bidang kita penciptaan. Tetapi katalah 2019 you pernah masuk convention. Lepas tu 2022 you nak masuk lagi produk yang sama. Jadi 2022 tu kita namakan penambahbaikan. Maksudnya kita dah masuk dah 2019 tu dengan produk yang sama, tapi kita tengok ada lebih kurang juri katanya berapa persen? Kita kata 70% ada penambahbaikan kepada produk yang lama. Jadi itu dinamakan penambahbaikan. Maknanya pernah masuk convention, pernah mempertandingkan produk itu, tapi pada 2022 you nak masuk produk yang sama sebab dah ada lebih kurang 50 ke atas penambahbaikan kepada produk yang asal. Itu penambahbaikan. Kalau you baru masuk convention, baru memperkenalkan produk, itu penciptaan. Jadi kita kena faham tadi bidang, lepas tu kategori. Jadi biasa tu kita nyatakanlah bidang apa yang kita nak pertandingkan and then kategori mana. Jadi kita melihat sekarang ni kesejahteraan rakyat, kebersamaan penyampaian perkhidmatan, kecekapan agensi, keberhasilan. Jadi sebab tu saya nak tengok produk-produk yang bagaimana kita nak membantu rakyat lah. Kan kesejahteraan rakyat ni kan. Contohnya tahun lepas kumpulan JPS Kuala Langat dia buat produk tu kan untuk banjir tu kan. Hakisan tanah tu kan. Bagus. Supaya nanti tanah-tanah tebing-tebing di laut tu tak terhakis. Jadi itu yang kita katakan kesejahteraan. Impak tinggi kepada negara. Projek tu bagus. Tak tahu sekarang ni setakat mana projek tu dah pergi. Tapi projek yang bagus. Okey, jadi universiti sosial ni inilah dia. Pendekatan eksperimen, jalinan rangkaian, pembangunan inisiatif baru. Jadi itu ciri-ciri universiti sosial. Kita boleh lihat itulah. And then
kita ada bidang inovasi. Penyampaian-penyampaian tu dia ada impak ketara dalam positif kepada pelanggan, meningkatkan kecepatan dan optimal kos, lepas tu memanfaatkan keupayaan teknologi terkini, memperkenalkan pendekatan perkhidmatan baru. Jadi kat sini dia lebih kepada bagaimana kita nak menggunakan teknologi lah. Biasanya kalau kita buat ni, selalu saya kata jangan berhenti setakat buat web saja. Kalau web ni dia dah lama dah. Sekarang orang bercakap pasal application, apps kan. Buat apps macam sekarang, macam saya untuk saya lupa pula hari ni. Hari ni bila kita pandemik ni banyak orang buat apps kan, tak boleh masuk pejabat kan. Tak boleh masuk pejabat. Okay, sambil kita saya nak log in kan. Jadi tak boleh masuk pejabat, macam mana kita nak tahu kita ni work from home? Jadi macam UiTM dia dah buat apps, dia kena ada 2 apps. Satu apps tu ialah di mana dia kena saring dulu, dia kena saring dulu, dia kena saring dulu untuk COVID-19. Okey, dia kena buat saringan wajib. Lepas dia dah buat saringan tu, lepas dia buat saringan tu, saya mungkin tak nampak kot. Okey. Lepas tu saya dah dapat hijau kan. Okey. Lepas tu barulah saya pergi kepada apps yang kedua. Apps yang kedua iaitu saya nak punch login. Saya nak login. Jadi apps tu saya nak login. Saya nak login untuk masuk. Jadi saya kehadiran. Jadi saya pergi kehadiran lah. Saya pergi kepada kehadiran tu dan untuk saya login. Jadi untuk saya login, jadi saya dah untuk saya login hari ni, lupa pula hari ni nak login. Okey, jadi dia dah macam ni. So saya bekerja di rumah. Dia ada 2 tu, bekerja di rumah ataupun bekerja di pejabat. Okey. So saya ketik masuk. Okey. Jadi saya tik masuk pukul 10 baru masuk. Pukul 10 baru masuk. Okey. Okey. So dah berjaya kan. Okey, dah login kan. Jadi kita boleh tengoklah. Saya boleh tengok dekat sini ada gambar saya. Jadi polis ni kadang-kadang saya tunjuk okey staff kan. Jadi saya tengok kehadiran. Jadi hari ni okey kehadiran. Nampak dia tahu nanti dekat saya punya apps ni dekat mana saya berada. Ini saya berada di Tampin lah, dekat rumah saya. Rumah saya dekat Segamat tapi saya jaga ayah saya. So saya duduk di Tampin. Tampin dengan kampus saya di Rembau dalam 30 minit saja. Untuk saya ke ni duduk kampung best. Tak pening kepala. Sambil saya jaga ibu dan ayah saya boleh tak adalah stres sangat kan duduk kampung. Kalau duduk Shah Alam tu stres sangat. Kerja banyak kan dengan keadaan dan sebagainya. Sini alhamdulillah duduk kampung. Okay, so ini kategori tadi saya dah cakap dah. Penciptaan suatu produk, perkhidmatan atau proses yang baru dan belum pernah dilakukan di Malaysia. Itu dia. Kalau kita buat projek baru, penciptaan. Kalau kita pernah babaikan satu produk, perkhidmatan yang proses yang dia ada, yang kita dah masuk tu tahun kita dah pernah masuk 2019, 2022 kita nak pertandingkan semula. Jadi itu yang dikatakan penambahbaikan. Okey. So ini kriteria dan inovatif, impak positif yang tinggi dan menyuruh pulangan penilaian terbaik, replikasi dan sebagainya. Jadi bila kita tahun ni lah, contoh dah ada kumpulan kan, tahun ni dah ada kumpulan. Jadi bila kita dah ada kumpulan ni, kita kena tengok ciri-ciri ni. Terutama impak. Kalau saya juri, saya tanya tu, projek you ni impak dia kat mana? Encik setakat jabatan saja. Tak ada impak lah. Ataupun setakat ni. Kalau boleh, impak tu boleh digunakan, produk kita ni boleh digunakan di semua JPS di Malaysia. Itu bagus. Itu kita tengok tu. Bila di peringkat pemakan dan kita nak menentukan pemenang, setakat mana produk you. Contohnya, saya ingat daripada Kelantan tu, dia buat penutup tu untuk saliran tu kan. Saliran tu, dia buat alat tu tau. Patutnya dulu konvensionalnya besi. Lepas tu dia buat penutup tu tau. Nampak simple saja, tapi impak dia bagus. Sebab kalau saliran tu, alat tu jam ketika kita nak lepaskan air, kan bahaya kan, air akan melempah dan sebagainya kan. Jadi impak dia tu besar. Tapi alat tu simple aja. Dia buat macam
Saya ingat dia buat penutup tu daripada plastik tu supaya dia protect, supaya alat tu tak rosak. Itulah yang kalau saya ingat lagi lah tahun lepas. Jadi kita tengok di mana berlaku di seluruh saliran air di Malaysia, kan? Dia panggil apa tu? Saliran air tu yang tahan air tu dia panggil apa tu, tuan-tuan? Saja tanya ni kan, supaya nak tengok masih live atau tidak kan. Apa nama dia? Pintu air. Pintu air. Pintu air tu kan. Kan ada alat tu apa nama tu? Yang pusing tu. Screw down gate spindle. Itulah tu. Tapi ada saya ingat lagi JPS Kelantan kan. Dia buat sebab Kelantan memang banyak kan pintu air ni. Jadi bagus idea tu, inovasi tu. Dan kita tengok impaknya berlaku, kita tengok dekat Kedah kan, dekat Perak dengan negeri-negeri yang ada pintu air ni memang ni saya dulu ada. Saya ingat dulu masa saya kecil-kecil dulu, saya yang dia tahan air tu, saya terjun mandi sungai dulu. Masa kecil-kecil dulu. Kat sini kan dulu kan ada sawah kan. Jadi dia pintu air ni penting kan untuk nak kontrol air tu. Itu bagus. Kita tengok projek tu. Projek simple saja. Idea yang inovasi yang bagus tetapi yang murah tetapi impak dia besar. Tapi kadang-kadang itulah saya kata idea inovasi bagus. Dokumentasi pula tak bagus. Itu kadang-kadang tak boleh sebab kita kena ingat CIK ni kalau macam tahun lepas kami duduk 3 orang, saya dengan Dr. Anwar dengan Cik Syahril duduk cek dokumen dulu. Cek dokumen, kita pilih yang terbaik ini baru kita panggil untuk pembentangan. Kan? Jadi kita nak menghasilkan dokumen juga. Sebab tu hari ni kita nak ajar dokumen juga, hari ni dan besok nak akan lebih. Kadang-kadang idea dah bagus. Macam tahun lepas kan saya jadi juri JKR kan. Bagus. JKR Kelantan juga. Bagus projek inovasi dia. Dia buat automatic lampu jalan tu kan. Dia buat automatic safe ini kan. Tetapi dokumen ni dia tak buat. Sama juga. Lepas tu tahun lepas saya menyarankan sebab dia ada crate kan. Dia ada pusat latihan. Dia kata tak boleh. Kita kena ada buat pembudayaan. Kalau tidak nanti sampai bila pun pasukan akan buat silap. Sama lah macam ni. Satu program yang bagus. Kalau kita tak buat pembudayaan, kita tak buat ajar kepada peserta, you akan buat satu silap. Tu minta maaf lah. Kalau Dr. Anwar ada, Dr. Anwar lagi garang. Kan? Kalau dia tengok dokumen tu tak ikut, sebab bagi dia, ramai dah tahu ni, tapi kenapa ada buat kesilapan dekat dokumen? Kan? Jadi, tahun ni, Alhamdulillah, latihan telah buat pembudayaan untuk dokumen. So kita harapkan tahun depan bila masuk convention jangan buat silap lagi. Buat silap dari segi dokumen. Supaya juri tengok cantik dokumen. Nanti nanti saya akan tunjukkan juga apa yang dikatakan infografik. Kita buat laporan. Laporan nanti ada 15 muka surat. 30 lampiran. Banyak benda nak masuk. Jadi saya sebagai juri, kalau you tulis menjela-jela, sakit mata saya. Saya dah umur dah 50 lebih ni, nampak muda kan? 50 lebih ni, malah nak baca. Tapi kalau you paparkan dokumen you dengan infografik, kan cantik, kan jelas dan clear. Saya ada tengok ada satu 2018 tu JPS Perak tu, nanti Bob dia punya projek tu. Okey lah, tapi dokumen tu cantik. Tapi konten tu ada boleh tambah baik lagi lah. Okay, nanti kita share. Jadi ni dia dari segi kita nak tengok dari segi kreativiti dan sebagainya. So tengoklah. Okay, kalau kita buat hybrid lah. Primer saya tak ada masalah. Tidak melebihi 10 orang. Dekat sini facilitator lain. Facilitator ni konsep dia boleh jadi facilitator 2-3 kumpulan. Tak ada masalah. Tetapi ahli dia tak boleh mewakili 2 kumpulan. Dia ahli tu 1 kumpulan saja dan tidak melebihi 10 orang. Selalu saya nasihatkan kumpulan gunakan semaksimum mungkin kan supaya kita tolonglah kawan-kawan kita. Wa ima
dalam ahli tu dia tolong buat air je. Cik kata saya nak masuk KK tapi saya tak pandai. Tapi saya boleh lah tolong photostat buat air. Okey kan, masukkan dia. Kita diberi peruntukan 10 orang. Kenapa kita nak letak 7? Kenapa kita nak letak 8? Kita bagi peluang pada kawan-kawan. So nak buat KK ni. Jadi selalu saya tengok kumpulan berapa orang? Kumpulan saya 4 orang. Aduh ruginya kan. Peruntukan 10. Masuklah ramai-ramai. Jadi ceria. Meriah. Tak kisahlah. Dia tukang buat air ke, dia tukang jadi runner beli makanan ke, dia tukang photostat ke, kan? Dia tak boleh tak panas tu. Kan? Macam saya tengok kumpulan NPK Kuantan. Dia cakap, pakcik tu kan. Pakcik buat apa? Saya ni tolong aja jadi runner. Okey kan? Tak kisah. Kan? Itu dia katakan kumpulan. Kan? Teamwork. Kita perlu juga dia dalam membuat benda-benda yang macam tu lah. Pergi photostat, pergi binding, pergi kedai. Kan? Okey. Kan ada peranan masing-masing kan. Kalau orang ni pandai buat dokumen, pandai buat dokumen. Orang ni pandai buat video, pandai buat video. So pembentukan kumpulan ini penting. Jangan semua dia pandai bercakap je kan. Mampuslah. Kan? Kena ada juga orang yang bagi idea. Orang yang dia tugas dia memang suka menaik, buat dokumen. Ada orang tu grafik, video. So pembentukan kumpulan ini kena mengikut kepakaran lah. Jangan terlalu semua dalam satu level sama. Dia tak kisah. Kita tengok. Pertama, tengok projek kita. Kan? Kita tengok. Macam JKR, biasa saya sekarang ni, saya tengok tim tu ada di peringkat pengurusan yang grade 41 ke atas. Ada juga teknikal. Ada juga teknikal. Sekejap saya tengok ada yang nak masuk tu. Saya kena itulah. Okey Nomi saya jadi admin ni. Macam itulah. Kena tengok juga bila dengar tu kena accept orang nak masuk. Okey. Kalau nak buat hybrid boleh nanti boleh saya ajar. Hybrid ni dia panjang cerita. Pertama, siapa nak buat hybrid dia ada apa yang kita katakan tadi MOU. Nanti kita tak nak nanti siapa owner, siapa ni, bila kita nak jual produk nanti kena ada. Maknanya bila nak buat dengan pihak yang lain, bukan daripada JPS ni, contohnya dia nak buat dengan JKR, kena ada MOU. Kena ada, biasanya macam saya punya pengalaman, saya dengan MPD, kita akan MOU ni dengan penasihat undang-undang. Saya ada PUU, UiTM ada penasihat undang-undangnya, dan MPPD ada PUU dia. Penasihat undang-undang berjumpa, berbincang, akhirnya kita bersetuju dalam satu kerangka MOU, kita nyatakan. Kita nyatakan kerangka kat situ. Dekat situlah kita akan melihat dari segi kita punya apa yang kita katakan tadi adalah MOU. Kita bersetuju. Itu hybrid. Hybrid dia panjang cerita. Dia kena, kalau saya kadang-kadang sampai 2-3 agensi tak ada masalah. JPS dengan Bomber, lepas tu contohnya dengan Bomber, dengan JKR, 3 agensi. Buatlah MOU. Tapi kita nak tengok dari segi harta intelek tu macam mana you punya pembahagian tu. Kan sekarang tak okey, tapi bila produk tu boleh komersial macam mana? Dan kedua, kita kena tahu bahawa kita adalah owner. Nanti bila harta intelek nanti, besok isteri saya akan ceritakan. Siapa owner? Kalau you 3, you dengan Bomber dengan JKR buat hybrid. MOU, siapa jadi owner? Dan tentulah kita jadi owner. Kan? Macam saya dengan MPPD. Saya lah, UiTM lah jadi owner. Yang lain tu adalah dipanggil author. Nanti tengok nanti borang tu. Besok Wan saya akan ajar. Okay, jadi kena bila kita buat hybrid, kita kena perincikan supaya kita faham apa yang dia kata hybrid tu. Okey. Contohnya kombinasi penggabungan sekurang-kurangnya 2 atau lebih kementerian, pentadbiran, setiausaha negeri dan sebagainya. Kombinasi penggabungan sekurang-kurangnya 2 agensi di bawah kementerian yang sama. Kombinasi penggabungan ahli kumpulan daripada kementerian, agensi dah. Ini dia.
kita tengok dari segi hybrid tu. Kita kena faham. Tapi akhirnya kita ikat benda ni dengan MOU. Mesti ada MOU. Dalam dokumentasi kena juri akan tanya mana MOU. Pilih MOU design. Sebab tu kalau kita dah design, cepat-cepatlah benda ni kita buat. Maknanya MOU hybrid, tapi hanya satu orang saja daripada agensi yang lain. Boleh lah, tapi tak kuat lah kan. Kalau boleh kita buat, kalau 10, 6 daripada kita, 4 tu daripada ni. Ataupun 6 daripada kita, ataupun 5 daripada kita, 3, 2. Macam tu lah posisi ahli dalam hybrid ni. Jadi nanti tengok balik semula. Kalau siapa nak buat hybrid, tak faham, boleh tanya saya. Nanti saya boleh kongsikan. Saya ada dokumen untuk ni sebab saya dah pernah buat hybrid. Okey. Komponen, ketua kumpulan, ahli, facilitator. Biasanya Faci ni itulah saya tengok. Bila tanya siapa Faci, dia saya punya JD. JD pernah pergi kursus ke tak pernah pergi kursus kan? Kalau boleh, sebab tu dalam saya kongsilah macam JKR ataupun kita telah membangunkan facilitator, modul facilitator ni. Nak jadi Faci ni kena ada ilmu kan? Tak bolehlah jadi Faci saja tanpa ilmu. Macam mana nak bantu kumpulan kan? Macam mana nak bantu kumpulan? Kalau kita tak ada ilmu kan? Sekejap Itulah ada orang nak masuk ni. Saya kena accept. Okey. Jadi ketua kumpulan. Saya selalu tengok ketua kumpulan ni orang yang betul-betul knowledgeable lah. Dah pergi kursus ni dah boleh jadi ketua kumpulan. Sebab dia kena tahu. Hendaklah dicapai lah, semua setujulah kan. Kumpulan ni kenalah kan orang yang okey, dia boleh menenangkan. Sebab KK macam-macam cerita. Kadang-kadang bergantung, mengajuk. Macam-macam kan. Itulah kan. Saya dah biasalah. Saya biasa jadi facilitator, kadang-kadang ketua. Jadi kena ada Faci. Faci ni pun atas sikit, tapi Faci ni dia tak duduk dalam kumpulan. Kalau dalam pertandingan tu, dalam pembentangan tu dia tak ada. Dia tak boleh jawab. Faci ni duduk luar, duduk di bawah. Kalau katalah kumpulan naik atas pentas, Faci tak boleh naik atas pentas. Nak habis nanti baru boleh Faci. Tapi biasanya Faci duduk dekat bawah, kumpulan saja yang 10 orang tadi naik atas pentas. Ahli-ahli lah. Okay, itu dia. Kita panggil. Dan kalau tak ada Faci pun tak apa. Kalau setakat Faci nak nama saja tak payah letak. Cakap dengan kumpulan. Kalau dia nak letak nama saja sebagai facilitator, tak memainkan peranan, tak ada sumbangan, buat habiskan boreh saja kan. Itu dia orang Negeri Sembilan cakap macam tu lah. Buat habiskan boreh saja kan. Tak payah. Tapi kalau dia adakan peranan, dia sebagai orang yang organize. Dia Faci ni, dia macam pengurus pasukan bola lah. Dia tak main bola. Kan adalah saya coach ke dia pengurus kan, dia duduk atas, dia main bola padang. Tak. Dia adalah orang yang akan memudah cara kita. Kan tengok okey nak apa? Bos nak baju lah kan. Dia akan pergilah jumpa jurutera daerah kan untuk bincang ada bajet tak, apa semua kan, bincang. Jadi biasanya Faci ni dah tentulah dia ada grade dia yang bagus sikit lah kan, sebab dia orang tengah kita. Dia kita punya pengurus pasukan kan. Jadi dia tak bermain dalam KK, tapi dia menguruskan. Tapi dia tahu apa itu KK, macam mana proses dia kan. Dia kena tahulah sebab macam UiTM dia ada facilitator terbaik. Okey. So itu dia. Okay, and then peranan universiti lah, macam Cik Nomi dan tim, itu dia punya peranan universiti lah. Okay. Saya ada soalan nak tanya. Okay, boleh. Silakan. Okay, berkenaan Faci tadi. So, tuan cakap Faci bukan sebagai salah seorang daripada ahli kumpulan. Betul. Dan untuk kumpulan KIK ni maksimum yang ditetapkan 10 orang. Betul. So, maksudnya kalau termasuk Faci boleh 11 orang lah. Betul. Kita boleh masukkan Faci tu dalam kita punya program. Maknanya dalam pendaftaran tu, dalam borang pendaftaran tu, kita boleh namakan Faci. Maknanya dia jawatan dia Faci. Okay. Tapi macam itulah pelantikan facilitator bukan merupakan suatu kesulitan. Tapi kalau kita lantik Faci ni, kita kena ada surat pelantikan. Kadang-kadang dia nak SKT dia kan, nak ada dalam nak naik pangkat ke apa kan, dia perlu juga kan dalam naik ke pangkat kan. Jadi kalau katalah ahli
ada surat, ahli 9, satu ketua kumpulan. Semua ni ada surat pelantikan daripada jurutera daerah lah. Kalau di PTJ lah. Sebab saya pun tak berapa dari segi organisasi ni. Kalau negeri, dia punya ketua siapa? JPS negeri. Contohnya JPS negeri 9. Siapa ketua dia? Dia panggil apa? Pengarah. Pengarah. Kalau kita duduk pengarah lah. Tapi kalau kita duduk di daerah, contohnya JPS Kuala Langat. Dia punya ketua siapa? Jurutera daerah kan? JP kan? Jurutera daerah. Jadi tengoklah dekat mana kalau katalah kita duduk di daerah, ketua dia yang akan mengeluarkan surat pelantikan ialah jurutera daerah. Jadi dia kena ada penubuhan dan pelantikan. Maknanya bila ahli ni ditubuhkan dan ditantik, kena ada surat pelantikan tu. Kena ada dalam lampiran. Lampiran 30 muka surat kena kita tunjukkan pelantikan ni. Dan carta perbatuan kita kena tunjuk bila kumpulan ini dah dilantik. Ditubuhkan bila, dilantik bila. Biasanya penubuhan dan pelantikan ahli tu dia dalam satu surat, senang cerita. Kan? Itu nanti tengok dalam bab 1, sokongan dan pengurusan tu, markah dia 4. Ada markah. Tu kita kena tengok tu. Kenapa pentingnya surat pelantikan ni? Sebab ada markah. Kalau di peringkat negeri, pengarah lah. Kan? Di peringkat daerah, dapatkan surat daripada jurutera daerah. Dia macam JKR sama je kan. Jadi itu dia. Jadi kalau dia ketua kumpulan, Ali bin Ahmad. Dia ketua kumpulan, dilantik. Yang lain tu 9 orang tu ahli kumpulan. Lepas tu ada facilitator, Abu. Lantik Abu. Ada. Kena ada juga surat. Walaupun dia fesi, perlu juga surat pelantikan dia. Tetapi kalau kita tengok tak ada yang layak, tak payahlah. Tak ada fesi pun tak apa. Tidak diwajibkan. Pelantikan facilitator bergantung kepada keperluan kumpulan. Unit universiti agensi masing-masing boleh memberikan khidmat sebagai facilitator. Jadi biasanya dalam daerah tu, kalau saya buat pembangunan, dalam daerah tu kena ada satu fesi. Fesi ni dia panggil pakar rujuk lah. Kan? Macam mana kan? Cik okey tak saya punya dokumen. Jadi kadang-kadang kita bentangkan dulu dekat fesi ni. Tengok macam mana. Fesi tengok dokumen okey tak sebelum kita nak bertanding. Jadi banyak peranan fesi ni. Jadi dia kena ada knowledgeable lah. Kalau di peringkat UiTM, dia akan ada pertandingan facilitator terbaik. Kumpulan terbaik memang fesi terbaik lah. Itu dia. Kalau ada soalan bagi tahu saya. Faham ya? Jelas? Soalan Cik Bakri, berkenaan dengan fesi tadi, dalam proses pembentangan daripada kumpulan KIK nanti di depan panel, ahli, ketua kumpulan dan fesi ni termasuk sekali ke dalam proses untuk membentangkan produk masa KIK tu nanti ataupun yang itulah. Banyak agensi saya buat teguran ya. Kalau kita tengok kat sini, kalau dia katakan bukan merupakan suatu kemestian, maknanya fesi ni dia tidak boleh duduk di atas. Tadi saya nyatakan fesi dia bukan sebahagian daripada ahli kumpulan. Jadi bila pembentangan tu, fesi tidak boleh berada di atas pentas. Saya ulang, facilitator tidak boleh berada di atas pentas bersama-sama kumpulan membentangkan projek dan menjawab Q&A. Ini kena jelas. Sebab dia bukan satu kemestian. Dia ada, tak ada, okey, bergantunglah kepada kumpulan. Dia nak, dia lantik. Dia tak nak pun tak apa. Yang perlu ada di atas pentas masa pembentangan, masa Q&A adalah ketua kumpulan dan ahli-ahli saja. Maknanya maksimum 10 orang saja yang boleh berada di atas pentas untuk menjawab dan membentangkan, iaitu ketua kumpulan dan ahli-ahli saja. Fesi tidak boleh menjawab soalan, fesi tidak boleh berada di atas pentas. Ini kena jelas kepada semua agensi lah dari segi perkeliling ni. Sebab tu kita kena ada pemudayaan ni, kena faham. Kadang-kadang saya tengok fesi pula duduk atas pentas tu menjawab. Salah, tak boleh. Sebenarnya hakikatnya kalau kita tengok dari segi pelaksanaannya, tak boleh. Fesi ni dia macam kita katalah kan, macam main bola lah kan. Mana boleh pengurus pasukan duduk kat padang kan, ataupun coach tu duduk atas padang, dia duduk kat luar padang. Yang bermain adalah 11 orang tu.
Walaupun 12 orang tu kan kita masuklah pengurus, memanglah dia kena ada, tapi dia duduk dekat luar lah. Kan yang bermain 11 orang tu lah di atas padang. Macam ni juga yang bermain 10 orang aja. Dia lah akan menjawab, dia akan mengatur. Jadi macam Fesi yang bagus, dia adalah pembimbing kan. Fesi ni dia macam pembimbing lah. Dia macam coach lah kan kepada kumpulan tu. Dia boleh jadi coach, dia boleh jadi pengurus. Kita kena faham So hopefully kita semua faham bahawa Fesi ini dia tidak ada peranan dalam pembentangan, dia tidak ada peranan dalam menjawab Q&A oleh juri. Okay, hopefully semua jelas dekat sini. Okay. Okay, jelas Cik Nomi? Okey, jelas Tuan. Jelas semua? Tuan, ada sedikit pertanyaan. Okey, kalau macam contohlah ahli kumpulan tu macam dia masuk maksimum lah 10 orang. Waktu pembentangan tu memang 10-10 memang kena ada di depan anggota panel dan para juri. 10-10 perlu bentang ke ataupun masing-masing lah ada portion dia, atau sesi Q&A hanya seorang ataupun masing-masing kena menjawab. Sebab berdasarkan pengalaman terdahulu memang ada panel yang kalau boleh, kalau dah macam you masuk 7-8 orang, dia nak semua involve sekali supaya macam bila dia tanya tak nak seorang je jawab. Bermakna dia kena orang lain jawab, orang ni jawab sebab dia nak tengok semua ni ambil tahu ke hanya ataupun sekadar masuk nama nak bagi ramai aja. Itu dia. Okey, soalan yang bagus, soalan yang cukup bagus. Okey. Nama pun kumpulan kan? Kumpulan inovatif dan kreatif. Sebab tu kita kadang-kadang juri lah, tengoklah juri masing-masing kan, juri ni pun dia ada dia punya sendirilah kan. Jadi bagi saya betul kadang-kadang saya sebagai juri pun saya nak tengok kombinasi. Jadi bila kita tengok tu macam contohnya bila kita buat posisi, dia macam kita buat tim bola lah kan. Dia ada penyerang, dia ada apa semua kan, penjaga gol dan sebagainya. Jadi kita tengok posisi dia. Kalau kita ada 10 orang, mungkin kita nak 2 itu tadi dia bentang. Dia bentang. 2 orang bentang projek. Lepas tu lagi 8 apa? Seorang mungkin dia akan pegang komputer. Dia nak tunjuk slide. Seorang tu mungkin dia 2 orang, seorang perempuan ni dekat komputer kan. 2 orang tu kat komputer, dah 4 orang. Lepas tu seorang tu mungkin dia akan pegang benda lain ke, dia akan pegang alat ke, dia akan buat demo, buat demo produk, dia akan bawa. Jadi kombinasi. Dan bila menjawab tu tak semestinya lah ikut juri lah kan. Siapa boleh jawab kan. Kalau boleh jangan seorang jawab. Tapi masa persembahan tadi, masa pembentangan tadi ada peranan. 2 pembentang, 2 tadi jaga komputer, yang ini dia dah standby dekat produk, dia akan demo produk apa semua. Jadi masing-masing kita tengok bila juri tengok atas pentas tu kan, masing-masing ada peranan ni. Tak adalah saya selalu terlepas saya tegur. Terlepas saya tegur. Saya kata kumpulan ni 9. Yang main peranan seorang je. Yang 9 tu buat apa? Saya kata Jadi model. Betul. Kalau ingat tahun lepas memang ada satu kumpulan tu saya tegur. Kumpulan ramai, yang bercakap seorang, yang lain tu duduk atau berdiri aja. Kan? Jadi model. Jadi kumpulan yang baik, persembahan yang baik, kita adalah kategori persembahan yang baik ialah di atas pentas tu 10 orang tu memainkan peranan masing-masing kan. Dah tentu 2 orang akan jaga komputer. Betul tak? Dia jaga slide lah. Dia jaga slide, dia tengok slide tu apa semua 2 orang. Kita letak situ. 2 orang pembentang. Kan? Yang lagi 6 orang tu dia akan 2 tu demo. Kan demo ni pun nak ni kan bawa barang apa semua kan. Jadi kita kena, inilah ketua dan kumpulan kena berikan posisi masing-masing ketiga berantai. Tak nak seorang saja. Yang lain tu berdiri aja, dengar aja. Tak naklah macam tu. Ini penting soalan yang bagus. Jadi bila Tuan, kiranya macam okeylah, mungkin bagi satu produk yang besar kadang-kadang mungkin kita perlukan tim yang maksimum lah dalam 10 orang kan. Macam Tuan Habak lah, kombinasi kita dalam tu kita nak tunjuk how harmoninya waktu kita persembahan tu, masing-masing ada penglibatan itu. So contoh kalau bagi produk yang mungkin besar dengan dia perlukan manpower yang ramai, okeylah pergi 10. Tapi mungkin kalau dia nak letak 5 orang je sebagai presenter kat depan, yang lain hanya sekadar backup kat belakang pun should be okay kan?
Should be okay lah, should be okay. Tapi jangan dia termenung. Yalah, betul lah. Saya faham maksud sebab berdasarkan pengalaman dulu ataupun ada yang dibangkitkan oleh juri, bermakna dari segi orang kata teknik persembahan depan tu mungkin diambil kira oleh juri kan. Betul. Okey, baik, terima kasih atas penjelasan tuan. Sebab kita kumpulan kan, kalau kita rasa yalah tengoklah, tak semestinya ada itulah kata tak semestinya kita nak letakkan maksimum 10 kan, kadang-kadang kita letakkan kumpulan kita 7, tapi bagikan dia peranan-peranan masing-masing. Bagikan peranan masing-masing, dan untuk menjawab kita sebenarnya kita dah sebab tu saya selalu cakap dengan tim-tim masa kita ni kita dah bagikan dah. Kan kita dah bagikan dah. Okey, yang jaga slide tu duduk situ. Okey, kalau katalah juri tanya ni, dia dah tahu dah. Juri contoh saya kata tolong buka slide nombor 5, dia dah pandai dah. Mana dia tu memang tak menjawab dah. Dia dua orang tu untuk jaga komputer dengan jaga slide saja. Bila juri tanya ataupun bila nak menjawab, dia dah prepare. Kalau juri tanya soalannya, tak payah lagi ni dah. Terus dia duduk situ, dia dah tunjuk dah slide mana yang juri refer tu. Okey. Lepas tu tengoklah mana-mana yang faham. Macam saya selalunya saya akan cakap kita bagi. Kalau yang ni bab 1 siapa nak jawab, bab 2 siapa nak jawab, kalau bab prototype siapa nak jawab. Jadi kita ada 5 bab kan, jadi semua orang faham lah peranan-peranan tu. Jadi nasiblah kan, kalau soalan tu kena kat sini dia akan jawab. Biasanya dalam convention paling maksimum 4 soalan saja, tak banyak sebab masa yang diberi oleh juri tu tak lama kan. Jadi juri ada 3 orang kan, kadang-kadang paling maksimum 4 soalan untuk ditanya. Okey, terima kasih. Okey, kalau tak ada kita teruskan kat sini. Okey, kita dah terlajak ni sekejap Kita terlajak sekejap. Okey, ni tak ada. Ni jawatankuasa ni Cik Nomi. Okey, ni Cik Nomi punya team lah. Okey, kewangan, facilitating, memastikan dihasilkan berkualiti. Okey, okey, kejaran ni tak apa. Nanti kita tengok kemudian. Okey, teknik. Teknik nanti besok. Teknik dan kaedah ni penting. Inilah benda yang banyak kumpulan buat salah. Bila dia buat salah, cerita produk dia tu dah kalang kabut dah. Dia tak tahu gunakan teknik. Contohnya design thinking. Design thinking ni ada 5. Bermula dengan empathy. So dalam dokumen projek kita, apa kita nak buat empathy? Tools apa, teknik apa kita nak buat? Di peringkat define, di peringkat idea, di peringkat prototype, di peringkat test. Kita kena tahu. Dekat sinilah bermulanya projek kita. Dah prototype, dah test. Last kali tu dipanggil implementation, pengembangan projek tadi, implementasikan keseragaman. Sebab tu sekali kat sini saya tambah, dalam KIT saya tambah 1 dipanggil implementation. Ini banyak coaching dia tak tahu. Dia letak sampai 5, tak boleh. Lepas test dia tak boleh sebab dalam KIK dia ada 2. Untuk bab 5 tu penyeragaman dan perkembangan projek. Itu dipanggil, saya tambah 1 lagi, implementation. Dalam implementation itulah kita nak menyeragamkan projek kita, kita nak replikasikan projek kita. Itu dia. And then kita tengok. Kalau nak, ini ada 2 lah patutnya sebab asalnya memang PDCA, so saya tak tunjuk lah sebab penambahbaikan kepada 2. Tapi saya galakkan gunakan design thinking. Design thinking best. Okay. Ini dari segi dokumentasi lah. Ini nanti kita akan ceritakan lepas ni dari segi dokumentasi projek, perincian projek. Okey. Kita berhenti sini dulu. Okey. Sebelum kita patutnya kita break. Kita break 10.30 kan Cik Nomi? 10.30. Okey. Tuan, sebelum berhenti nak ambil gambar dulu untuk peserta yang hadir pada bengkel ni. Kalau boleh minta on semua kamera lah. Kita akan kita ambil gambar dulu. Kita minum, break, pukul 11 kita masuk balik. Kita akan masuk lepas ni dokumentasi lepas ni petang kita akan masuk 6 jam 3 jam kita akan buat dokumentasi saja. Itu yang ni. Okey. Kita ambil gambar. Cik Nomi, kita senyum. Cik Nomi ambil kan? Boleh. On semua kamera. Ada lagi ke? Masih ada lagi tu. Tolong. Hitam putih lah.
kita boleh break. Ya. Okay, ready dalam kiraan 3, 2, 1. Okay, sekejap Okay, satu lagi 3, 2, 1. Untuk pelaporan ni penting. Kita Okay, ada last one. kita ada 81 orang, 80 lah. Okay, last one. 1, 2, 3. Okay, stop. Okey, saya serahkan kepada urus dia. Okay, ikut jadual 10.30 kita rehat dan kita akan kembali semula dalam pukul 11 boleh ya? Boleh pukul 11 sharp kita masuk untuk Okey. Dokumentasi. Cantik. Okey, kita Cantik, break minum, cantik. Okay, alright. Alright. refresh, pukul 11 kita masuk balik.
Okey, kita tunggu yang lain. Okey, saya tunggu Cik Nomi. Cik Bakri, ada yang nak join bengkel lagi dalam dalam Google Meet? Sebab ada yang message tak dapat join. Saya dah approve semua ni. Okey, alright. Sekarang ada 73 saya rasa. Betul. Ada lagi tak banyak lah, 7 orang kan. 7 orang. Okay, saya bila ada sebab saya punya notification saya akan approve. Okey, Cik Bakri. Tak apa, Cik Bakri. Apa? Oh, tadi saya tak off saya nak off dulu nanti kan. Aduh, saya nak tadi terlupa nak off. Saya stop dulu nanti saya mula balik.